warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. So kita sambung 6.3, penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. So sistem pengagihan tenaga elektrik seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah ini yang berlaku, yang sistem yang dijalankan di Malaysia. So apa sistem yang kita gunakan? Kita gunakan daripada stesen jenderkuasa akan dihantar ke rangkaian grid nasional. Selepas itu akan dihantar ke kawasan, 3 jenis kawasan, iaitu industri ringan dan berat, pejabat dan juga rumah. Kita lihat sistem pengagihan tenaga elektrik terdiri daripada rangkaian grid nasional, stesen transformers, lapangan suis, pencawang masuk utama dan pencawang bahagian. Di stesen jenderkuasa, arus ulang alik dengan voltan kira-kira 11 kilovoltan dihasilkan. Voltan arus ulang alik yang dihasilkan akan dinaikkan kepada 132 kilovoltan oleh transformers injak naik dan memasuki rangkaian grid nasional. Rangkaian grid nasional terdiri daripada satu jaringan kabel yang dihubungkan kepada semua stesen kuasa. Voltan arus di rangkaian grid nasional dia perlu tinggi untuk meningkatkan kecekapan pengagihan dengan mengurangkan kehilangan tenaga elektrik dalam bentuk haba. Rangkaian grid nasional kemudiannya disambungkan kepada pencawang masuk utama, di mana voltan arus diturunkan oleh transformers injak turun kepada kira-kira 33 kilovoltan. Voltan 33 kilovoltan ini kemudiannya diturunkan lagi kepada 11 kilovoltan, 415 voltan dan 240 voltan di pencawang bahagian oleh transformers injak turun. Lapangan suis ditempatkan di beberapa tempat di sepanjang kabel penghantaran untuk memutuskan litar secara automatik sekiranya berlaku litar pintas. Kelebihan rangkaian grid nasional: yang pertama, kehilangan tenaga dapat dikurangkan kerana elektrik yang diagihkan pada voltan yang tinggi. Kedua, penjanaan dan pengagihan elektrik dapat dikawal mengikut permintaan. Dan yang ketiga, tenaga elektrik masih boleh diagihkan oleh stesen berlainan dalam rangkaian grid nasional jika sebuah stesen jenderkuasa mengalami kerosakan atau gangguan. Kabel yang membawa bekalan elektrik dalam rangkaian grid nasional boleh menjanakan medan magnet di sekelilingnya. Kehadiran medan magnet ini mungkin menyebabkan gangguan pada peralatan elektrik di kediaman yang berhampiran dengan pilon rangkaian grid nasional. Seterusnya, kita akan pergi kepada sistem pendawaian di rumah. Terdapat 2 jenis pendawaian biasa yang digunakan, iaitu pendawaian 1 fasa dan pendawaian 3 fasa. Rumah-rumah kediaman yang memerlukan bekalan elektrik rendah atau sederhana biasanya menggunakan pendawaian 1 fasa. Pendawaian 1 fasa biasanya membekalkan bekalan elektrik bervoltan 240 voltan. Pendawaian 3 fasa biasanya digunakan untuk membekalkan bekalan elektrik dengan voltan yang lebih tinggi, yakni melebihi 415 voltan kepada industri ringan dan berat. Tenaga elektrik dari pencawang bahagian dihantar ke rumah melalui 2 jenis dawai, iaitu dawai hidup dan dawai neutral. Dawai hidup berwarna perang membawa arus elektrik ke rumah dan dawai neutral berwarna biru mengembalikan arus elektrik kepada pencawang bahagian. Arus yang diagihkan ke rumah dialirkan melalui peti fuse utama dan seterusnya ke dalam meter elektrik
yang mencatatkan bilangan unit elektrik yang telah digunakan. Fuse utama berfungsi untuk memutuskan litar jika terdapat arus berlebihan mengalir melaluinya. Arus kemudiannya akan mengalir memasuki suis utama yang mengawal bekalan arus ke semua bahagian litar di rumah. Setiap bahagian litar di rumah dipasang dengan suis dan fuse masing-masing. Kotak fuse seperti dalam gambar rajah yang ditunjukkan di bawah mengandungi fuse utama dan fuse lain bagi pelbagai bahagian litar di rumah. Gambar rajah ini menunjukkan palam 2 pin dan palam 3 pin. Okey. Gambar rajah di bawah ini adalah contoh palam 3 pin. Peralatan elektrik disambungkan ke soketnya dengan palam 2 pin dan palam 3 pin. Palam 3 pin mempunyai 3 pin yang ditandakan dengan huruf L mewakili hidup, N neutral dan E mewakili bumi. Gambar rajah ini merupakan struktur dalaman palam 3 pin. So, mari kita lihat wayar neutral yang bersimbol N biasanya berwarna biru dan mengalirkan arus yang keluar dari alat elektrik. Wayar hidup yakni bersimbol L biasanya berwarna perang dan mengalirkan arus ke dalam sesalur ke alat elektrik. Dan wayar bumi bersimbol E berjalur kuning hijau bertujuan untuk mengalirkan arus bocor ke bumi. Terdapat juga fuse cartridge dalam struktur dalam palam 3 pin. Bagi pendawaian palam 3 pin, susunan mesti mengikut dalam gambar rajah, iaitu wayar hidup perlu disambungkan bersama dengan fuse, manakala wayar neutral di bahagian kiri dan wayar bumi biasanya di tengah-tengah, bahagian atas dan tengah. Fungsi bahagian-bahagian dalam palam 3 pin adalah seperti berikut. Dawai hidup membawa arus dari pencawang bahagian ke peralatan elektrik. Wayar neutral mengembalikan arus dari peralatan elektrik balik ke pencawang bahagian, manakala dawai bumi mengalirkan arus terbocor dari peralatan elektrik ke bumi. Fuse berfungsi di dalam yang terdapat di dalam fuse ini, dawai yang akan melebur dan memotong bekalan arus sekiranya berlaku litar pintas. Okay. Seterusnya, struktur ini adalah palam 2 pin yang mempunyai huruf L mewakili dawai hidup dan N mewakili dawai neutral. Dalam palam 2 pin tiada wayar bumi dan tiada fuse. Oleh itu, penggunaan palam 2 pin memberi risiko kejutan elektrik jika berlaku kebocoran arus. Di Malaysia, semua peralatan elektrik perlu disambungkan kepada soket melalui palam 3 pin. Namun demikian, di sesetengah negara seperti Thailand dan Taiwan, peralatan elektrik disambungkan kepada soket melalui palam 2 pin. Komponen keselamatan dalam sistem pendawaian di rumah. Komponen keselamatan dalam sistem pendawaian di rumah termasuklah suis, dawai bumi, fuse,
pemutus litar, dan konduktor kilat. Suis berfungsi untuk melengkapkan satu atau memutuskan arus Suis berfungsi untuk melengkapkan atau memutuskan arus yang mengalir dalam suatu litar elektrik. Dawai bumi akan mengalirkan arus elektrik terbocor terus ke bumi dan mengelakkan kejadian kejutan elektrik. Fuse dipasang untuk memutuskan litar apabila arus yang mengalir melaluinya melebihi nilai maksimum fuse. Hal ini dapat memastikan peralatan elektrik yang digunakan tidak rosak apabila arus yang terlalu besar tiba-tiba mengalir melaluinya. Pemutus litar bocor ke bumi ataupun ELCB disambungkan kepada suis sesalur di rumah, berfungsi untuk memutuskan litar elektrik apabila arus yang besar mengalir, contohnya ketika ribut petir. Pemutus litar miniatur ataupun MCB mengandungi suis-suis automatik yang mengawal nilai arus yang mengalir ke pelbagai bahagian litar di rumah. Kebanyakan kotak fuse masa kini sudah digantikan dengan pemutus litar miniatur. Konduktor kilat. Konduktor kilat adalah suatu rod logam yang mempunyai satu hujung tajam dan hujung satu lagi dibumikan. Konduktor kilat dipasang pada bangunan tinggi untuk mengelakkan bangunan itu dari mengalami kerosakan akibat disambar oleh kilat. Kilat akan ditarik kepada konduktor kilat dan arus elektrik dari kilat akan terus dialirkan ke bumi. Baik. Fuse adalah suatu komponen keselamatan dalam sistem pendawaian di rumah. Fuse ialah seutas dawai halus berintangan tinggi yang diperbuat daripada aloi tin dan plumbum. Dawai fuse mempunyai takat lebur yang rendah supaya senang melebur apabila arus yang berlebihan mengalir melaluinya. Terdapat dua jenis fuse, iaitu fuse dawai dan fuse cartridge. Ini adalah contoh gambar raja bagi fuse dawai, dan di atas adalah fuse cartridge. Seterusnya, keselamatan dalam sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik dan penggunaan peralatan elektrik. Litar pintas berlaku apabila arus elektrik mengalir melalui laluan dengan rintangan yang paling rendah. Dalam peralatan elektrik, litar pintas berlaku sekiranya penebat dawai elektrik yang digunakan sudah terkoyak atau reput. Hal ini menyebabkan arus elektrik mengalir pada arah yang tidak sepatutnya. Semasa melakukan pendawaian elektrik, litar pintas berlaku apabila dawai hidup menyentuh dawai neutral. Fenomena litar pintas boleh menyebabkan kejutan elektrik, kerosakan litar, kebakaran dan juga letupan. Punca-punca kemalangan elektrik lazimnya adalah kelalaian dan sikap tidak peduli pengguna sendiri. Antaranya termasuklah pemasangan dan penyelenggaraan yang tidak sempurna, tidak mematuhi langkah-langkah keselamatan, kerosakan pada peralatan elektrik dan penyalahgunaan sistem pendawaian. Langkah-langkah keselamatan bagi mengelakkan kemalangan elektrik termasuklah memastikan pemasangan litar elektrik di rumah mengikut peraturan. Yang kedua, tidak menyambung terlalu banyak peralatan elektrik dalam satu litar yang sama untuk mengelakkan pengaliran arus yang terlalu besar. Ketiga, menggantikan fuse yang terbakar dengan dawai fuse yang sesuai. Keempat,
tidak menyentuh dawai yang terdedah, dan seterusnya memastikan penebat dawai tidak rosak, bocor atau koyak. Langkah-langkah yang perlu diambil semasa berlaku kejutan elektrik. Pertama, jangan sentuh mangsa yang terkena kejutan elektrik kerana anda juga berkemungkinan terkena kejutan elektrik juga. Kedua, matikan suis utama dengan segera. Ketiga, pisahkan mangsa daripada punca elektrik menggunakan kayu, kepingan getah atau bahan penebat elektrik yang lain. Keempat, berikan pertolongan cemas kepada mangsa yang pengsan atau telah berhenti bernafas. Dan yang terakhir, dapatkan rawatan doktor dengan kadar segera.